Sebagai contoh, soalan pertama. Peristiwa mendapat gambar dan angka apabila melambung shilling sekeping duit melambung sekeping duit shilling yang adil. So, kita tahu dalam duit shilling tu dia akan ada dua saja peristiwa, sama ada kita akan dapat gambar head ataupun tail. Okay? Apabila dilambung sekali. So kalau kita dah dapat head, kita takkan boleh dapat tail sebab dia dilambung satu keping shilling sahaja. So ini adalah peristiwa eksklusif. Okay. Okay. Manakala nombor 2 ni mendapat nombor genap dan nombor ganjil apabila sebiji dadu dibaling. Okay. Sama juga sebiji dadu kita ada dalam satu set tu. Okay, kita ada 1, 2, 5 dan 6. Okay. So kalau kita dah dapat nombor genap, kita akan dapat nombor ganjil sebab kita baling satu biji dadu. Okay. So peristiwa ini adalah peristiwa eksklusif. Okay. Dadu dibaling sekali, sebiji dadu sahaja. Okey. Contoh yang ketiga, mendapat nombor perdana dan nombor genap apabila melambung sebiji dadu adil. Okay. So kalau kita tengok yang cikgu tunjuk set soalan 2 ni. Okay, set soalan 2 ni nombor perdana dan juga nombor genap. Kita ada 2 nombor perdana, 3, 5. So memandangkan kita boleh dapat nombor perdana dan juga nombor genap. Kalau kita dapat nombor 2, nombor perdana dan juga nombor genap. Jadi dia ada 2 peristiwa yang boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi soalan 3 ini adalah peristiwa tak eksklusif ataupun non-mutual eksklusif. Alasan dia sebab nombor 2 adalah nombor perdana dan juga nombor genap. Ini 2 peristiwa yang berlaku pada masa yang sama. Kalau kurang jelas, bagi tahu cikgu ya. Sekarang ni soalan yang seterusnya. B. Sama juga, tentukan sama ada peristiwa berikut adalah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif apabila sebiji dadu ada di lambung. Okey, sebiji dadu di lambung mendapat nombor 3 dan nombor 6. Okey, siapa tahu yang nombor 1 ni apa? Eksklusif ataupun non-eksklusif? Dia boleh mendapat nombor 3 dan nombor 6. Ada tak? Ada tak possibility dia nak dapat nombor 6 kalau dia dah dapat nombor 3? Tak ada kan? Sebab dalam satu kita bagi contohlah ni peristiwa A dan peristiwa B. Okay, kalau dadu tu di lambung, so kita hanya akan dapat salah satu je daripada nombor ni. Sama ada 3 ataupun 6. Jadi nombor 1 ini adalah peristiwa eksklusif. Okay. Sama juga kalau dadu tu di lambung. Okay, nombor genap dan nombor ganjil. Benda ini tidak akan berlaku pada masa yang sama. Jadi nombor 2 ini adalah peristiwa eksklusif. Okay. Cikgu tulis I lah. Ini eksklusif. This one pun eksklusif. Okay. Kalau kurang jelas, bagi tahu ya. Okey, seterusnya nombor 3. Mendapat nombor yang lebih daripada 4
dan nombor kurang daripada 3. So dalam dadu, dalam nombor dekat dadu ada set dia adalah 1, 2, okay. So mendapat nombor lebih daripada 4 adalah 5 dan 6. Dan nombor kurang daripada 3. Kurang daripada 3 adalah 1 dan 2. So tidak ada peristiwa dia tidak berlaku dalam masa yang sama. So either kita akan dapat 1 atau 2 ataupun kita akan dapat nombor 5 atau 6. So nombor 3 ini juga adalah peristiwa eksklusif. Okay. 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 Yang ni peristiwa mendapat nombor genap dan nombor lebih besar daripada 4. So kalau dekat dadu lagi besar daripada 4 adalah nombor 5 dan 6. Okay, ini peristiwa A. Okay. Manakala nombor itu adalah nombor genap. Okay, nombor genap B. 6. Okay. So ini adalah peristiwa tak eksklusif. Sebab kalau kita buat dalam bentuk set, okay, nombor kat tengah-tengah ni yang bersilang adalah nombor 6. Okay. Untuk peristiwa A dan juga B. Okay. So ni non-eksklusif. Okay. Okay, sekarang kita akan cuba jawab soalan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay. So kalau kamu faham contoh tadi, kamu boleh jawab lah. Okay. Soalan yang pertama, sebiji dadu ada di lambung. Okay. A ialah peristiwa mendapat nombor ganjil. Peristiwa pertama, nombor ganjil. B ialah peristiwa mendapat nombor genap. Okay. Adakah peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif? Okay, cuba buat macam yang yang soalan sebelum ni. Okay. A adalah nombor ganjil. So untuk dadu, nombor ganjil dia adalah 1, 3 dan juga 5. Okay. Okay, peristiwa B mendapat nombor genap. 2, 4 dan 6. Okay. So dalam set ni pun kita dah nampak tiada persilangan antara A dan B. So kalau kita buat, cikgu bagi contoh, kalau kita buat dalam bentuk Venn diagram. Okay. So dia tidak ada intersection lah. Okay. Tidak ada intersect between A dan B. Okay. Okay, boleh faham ya soalan ni? Boleh. Alright. Okay. Kita pergi ke yang seterusnya.
Yang ini,
Cikgu punya mic off. Sekarang dengar tak? Sekarang dengar. Sorry. Okay. Untuk dapat soalan ni, bila dapat soalan ni, kamu kena tentukan dulu soalan ni saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. So, okay, kita tengok peristiwa A dia cakap nombor ganja. Okay, first, kalau soalan tu saling eksklusif, kita akan guna equation yang ini. Okay, ada dekat dalam contoh sebelum ni. Okay, so peristiwa A nombor ganja. So, nombor ganja adalah 1, 3 dan 5. Okay, peristiwa B nombor 2. Okay, kalau tengok kat sini, A intercept B tak ada. Okay, sama dengan kosong ataupun null. So, equation dia nombor ganja ataupun nombor 2. Kita nak cari kebarangkalian. Sebelum ni kita tentukan mutually exclusive ataupun tidak, kita buat Venn diagram. Okay, sekarang ni kita nak tahu dia punya kebarangkalian. So, kita masukkan dalam equation. P A union B. Okay. So, PA adalah 3 per 6. A sebab ada 6, 1 sampai 6 dan dia ada 3 ahli dalam ni. Okay, PB sekejap PB adalah 1 per 6. Okay. So, PA union B adalah 3 per 6 campur dengan 1 per 6. So, kita akan dapat 4 per 6. Ataupun 2 per 3. Okay. First ni untuk A. Okay. Untuk B, okay, nombor perdana. Peristiwa A nombor perdana adalah 2, 3 dan 5. Dan nombor genap peristiwa B 2, 4 dan 6. Dan A intercept B yang sama dekat sini adalah 2. Okay. So, masukkan balik dalam equation tadi. Kita akan dapat PA union B tolakkan dengan 1 per 6.
So total dia adalah 5/6. Okay, jelas yang tu? So kita akan pergi next question. Okay. Sebuah kotak mengandungi 2 biji guli merah, 1 biji guli biru dan sebiji guli kuning. Okay, dalam satu box. Okay, kita ada 2 biji guli merah, 3 biru, okay, dan 1 kuning. Okay. Dipilih secara rawak dari kotak itu dan warnanya dicatat. Cari kebarangkalian bahawa guli yang dipilih ialah guli merah atau guli kuning. So, guli merah ada 2. So, kebarangkalian guli merah adalah 2/6. Okay, sebab jumlah dekat dalam ni ada 6 biji. 6 biji keseluruhan. Okay. Manakala PB, okay, kebarangkalian guli kuning adalah 1/6. So, kita masukkan equation tadi juga. P A union B so kita akan dapat dekat sini 3/6. Okay, ataupun 1/2. Okay, seterusnya. Diberi S 1 sampai 10. Satu nombor dipilih daripada set itu, cari kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih adalah nombor ganjil. Okay, so untuk A ni, kita cari dulu set bagi peristiwa A, itu nombor ganjil. Okay, so daripada 1 ke 10, nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Dan satu lagi adalah nombor 2 digit. So nombor 2 digit antara 1 ke 10 ada 10 saja. Nombor 10 saja. So equation dia adalah, okay, so daripada sini kita tahu PA adalah 5/10. Okay, sebab ada 5. Okay, total set dekat sini ada 10. Okay, PB pula adalah 1/10. So, P A union B
5/10 campur dengan 1/10. Okey, kita akan dapat 6/10. Ataupun 3/5. Okay. So, kita tengok yang B pula. Okay, B peristiwa A dia adalah nombor perdana. So, nombor perdana adalah 2. Lagi apa? 2, 3, 5 dan 7. Okay, kemudian faktor bagi 10. Ini peristiwa B. Faktor bagi 10 adalah 1, 2, 5 dan 10. So, dekat sini ada intersection tak? Ada tak intersection antara A dan B? Ada tak? Ada. Ha? Apa dia intersection dia? Antara A 5. 5 dengan 5 dan juga 2. so 2 dan 5. Kemudian kita tentukan probability untuk A. So, probability untuk A adalah 4/10. Probability B juga 4/10. Okay. Probability A intersect B dua per 10. So, masukkan dalam equation P A union B A 4/10 tolakkan dengan 2/10. So, kita dapat 6/10 atau 3/5. Okay. Okay, jelas Kalau jelas, kita akan pergi ke soalan seterusnya. Okay, cuba kamu baca dulu soalan tu.
Okay, dia cakap satu nombor dipilih secara rawak. Dia bagi set antara 30 ke 50. Okay. Cari kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih ialah kuasa 2 sempurna. Apa itu kuasa 2 sempurna? Ingat lagi tak kuasa 2 sempurna apa? Contoh dia 5 square, 3 square, 2 square, 5 square, 6 square, 7 square. So sini 25, 36 dan juga 49. Ini adalah contoh kuasa 2 sempurna. Atau nombor yang boleh dibahagi dengan 6. So, boleh dengar suara cikgu? So kita cari dulu peristiwa A. Kuasa 2 sempurna yang ada dekat dalam set S ni adalah apa yang ada? 36 dan juga 49. Okey, kemudian kita tengok peristiwa B. Nombor yang boleh dibahagi dengan 6. Tiga puluh enam, 42 dan juga 48. Okay. Kemudian kita boleh cari dia punya probability bagi A. So jumlah set ni NS jumlah dia adalah 20. Total number ahli dekat dalam set S. So probability bagi A adalah 2/20. PB adalah 3/20. So P probability bagi A intersect dengan B adalah, kalau tengok dekat sini yang intersect ada satu sahaja. So 1/20. So ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. So equation yang kita akan dapat adalah dua per 20 campur dengan 3/20 tolak 1/20. So jawapannya adalah 1/5. Next. Nombor 2. Satu huruf dipilih secara rawak
daripada set S. Cari kebarangkalian memilih huruf vokal dan huruf T. So, huruf vokal kat sini ada berapa? Huruf vokal kat sini adalah A dan juga E. Okay. Dan peristiwa B, huruf yang dapat adalah D. Sorry. Okay. So, probability bagi A adalah 2/6. Probability bagi B, peristiwa B adalah 1/6. This one 6. So, equation dia adalah P A union B dua per enam 1/6. Jawapannya adalah 3/6. Okay. Next, soalan yang ketiga. Kebarangkalian Oliver dilantik sebagai pengerusi kelab M dan pengawas sekolah K masing-masing adalah 2/3 dan 3/5. So, lengkapkan gambar rajah band. Okay. So, dia dah bagi dekat sini probability untuk peristiwa M ataupun A lah. A, kita letak peristiwa M adalah 2/5. K adalah 3/7. So, yang kita kena tahu sekarang adalah probability of M intersect dengan K. Okay, so probability M intersect dengan K adalah 2/5 kali dengan 3/7. Okay. PM kali PK. So, total dia 6/35. Okay. So, kalau disuruh lengkapkan band, rajah band. So, kamu akan dapat dekat sini, kita dah tahu PM adalah 2/5. Ataupun kita nak genapkan dia. Okay, sekarang 2/5 ni boleh jadi 14. Ini kalikan dengan 7. Oh, sorry. Okay, so kita dah tahu yang intersect dengan yang intersect probability of the intersection is 6/5. Okay, so sekarang ni
probability untuk pengerusi kelab matematik ini termasuklah yang intersection ni. Okay. So sekarang ni kita nak tahu sebahagian ni sahaja. Okay, kalau dekat PM ni kita nak tahu bahagian ni sahaja. So total 2/5 tolakkan dengan 6/3/5. So kita akan dapat, bila kita nak tahu dekat sini, so kita akan dapat 2/5 tolak dengan 6/3/5. So kita akan dapat dekat sini 8/3/5. Okay. So probability kat sini 8/3/5. Okay, sama juga dengan K. So value 3/7 tolakkan dengan 6/3/5. Kita akan dapat dekat sini 9/3/5. Okay, dan dekat dalam ni kita dah dapat tadi 6/3/5. Okay. So dia cakap hitung kebarangkalian Oliver tidak dilantik sebagai pengerusi kelab matematik ataupun pengawas sekolah. So yang tidak dilantik adalah berada di kawasan luar daripada kotak ni. Kawasan ni lah. Okay. Yang cikgu conteng ni. Okay. So pengiraan dia adalah total keseluruhan ni 100% ataupun 1 nombor genap. Okay. Ataupun 35/35. So jumlah dia untuk B, okay, 1 tolak total ini. Okay. So kita akan dapat 12/35. Okay, boleh faham yang ni? Kita akan proceed to the next question. Boleh cikgu. Okay, so sekarang kita nak apply kebarangkalian. Okay. So sekeping duit shilling ada di lambung 2 kali, cari kebarangkalian mendapat 2 gambar. So shilling kita tahu kita ada head and tail. Okay. So dia cakap dibaling 2 kali. So probability untuk mendapat gambar adalah, maksudnya kedua-dua balingan dia akan dapat gambar ataupun head lah. Kita letak head. Adalah bersamaan dengan head. Kalau probability yang peristiwa pertama dapat head. So 1/2. Okay. Yang kali kedua pun dapat head juga. 1/2. Okay. Kita kena tahulah tadi. So dia ni adalah non-mutual eksklusif. So tadi kan
kali dengan 1/2. So, total adalah 1/4. Okey. Yang seterusnya, probabiliti untuk mendapat satu gambar dan satu angka. Boleh jadi balingan yang pertama, dia dapat, ini balingan yang pertama, dia dapat head dulu, kemudian baru dia dapat tail. Okay, balingan kedua dia dapat tail. Boleh jadi juga balingan yang pertama dia dapat tail dan yang kedua dia dapat head. Okay. So ada dua probability dekat sini. Okay. So setiap satu ni probability untuk H dia akan dapat 1/2. Okay. Kalikan dengan 1/2. Campur satu per dua juga. So total adalah 2/4 ataupun 1/2. Okay. Sebab kalau kita buat satu gambar rajah, kita akan dapat lah. Okay, ini balingan yang pertama. Balingan yang pertama kita akan dapat head and tail. Kemudian balingan yang kedua ada probability dapat head lagi, dapat tail lagi. Sama juga dekat sini. Head and tail. So untuk balingan yang pertama, first source, okay, dekat sini dah ada pecahan dia. Okay, probability dia. Second source pun sama. Still kita akan dapat sama ada head ataupun tail. So yang ni 1/2, ni 1/2. Sama juga dekat sini. 1/2 dan 1/2. So kita mungkin akan dapat H. Ni peristiwa kita dapat H dan T. Ni peristiwa kita dapat TH dan T. So tadi dia nak satu gambar dan satu angka. So dekat sini satu gambar dan satu angka ada dekat sini. Okay. Dan juga dekat sini. So that's why kita kalikan 1/2 kali 1/2 kat sini, campurkan dengan satu lagi cabang yang baru, 1/2 kali 1/2. Okey. Soalan kedua, satu nombor dipilih secara rawak daripada set nombor 1 hingga 30. Cari kebarangkalian bahawa nombor gandaan 5 atau gandaan 7 dipilih. So untuk A, peristiwa A, nombor gandaan 5 daripada 1 ke 30. So 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Okey, manakala yang gandaan 7. So B, 7, 14, 21, 28. Okay. Okay, sama juga macam yang sebelum ni.
Kita cari dulu probability bagi PA. So kita akan dapat dekat sini 6 sebab 6 ahli kan. 5, 10, 15, 20, 25,